Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak ajar semua bab part Tajuk dia komposisi kimia dalam sel. Bab ni dia ada 5 subtopik dalam bab part ni. Jadi yang pertama air, yang kedua karbohidrat, yang ketiga ni protein, yang keempat lipid, yang kelima asid nukleik. Okey, jadi cikgu nak ayat bahan kimia ni semua ada dalam benda hidup ataupun tak hidup. Jadi semua terdiri daripada unsur-unsur kimia lah. Jadi kita nak tahu dalam sel ni ada bahan kimia gapo. Jadi bahan kimia ni bahan kimia gapo hok terkandung dan diperlukan oleh sel. Jadi inilah 1 2 3 4 5 ni. Jadi hari ni kita akan belajar 2 saja subtopik, air dengan karbohidrat. Assalamualaikum. Jadi mari kita tengok subtopik pertama 4.1 untuk air. Jadi sebelum ni dalam tingkat T2 pernah belajarlah secara ringkas untuk air dengan sebatian organik macam karbohidrat, protein, lipid dengan asid nukleik. Jadi kita nak tahu fungsi gapo sebatian organik. Ni sebatian organik karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik ni dan air untuk sel. Jadi sebelum ni kita belajar sel je. Ni kita nak belajar komposisi tu untuk sel tu. Jadi sifat air yang pertama adalah kekutuban air. Yang kedua kita akan belajar daya lekitan dan daya lekatan air. Yang ketiga kita akan belajar sifat air ni muatan haba tentu air. Yang pertama ni kekutuban air. Okey, jadi air ni H2O. Kita pernah belajar kalau simbol untuk air H2O. Jadi H2O ni dia adalah sebatian tak organik. Sebatian tak organik. Sebatian tak organik ni dia ada unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Kalau organik dia ada karbon. Jadi kalau tak organik, hok tak ada karbon lah, maksudnya hidrogen, oksigen. Jadi yang kedua ni molekul air ialah molekul berkutub. Kerana elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Okey, maksudnya sini ni molekul air kan. Okey, kalau ni kita panggil atom kan. Jadi kalau ada gabungan antara atom-atom ni kita panggil molekul. Jadi ni molekul air lah, H2O. Jadi molekul dia kata molekul berkutub. Apa dia panggil molekul berkutub? Sebabnya dia kata ada cas elektronegatif dengan elektropositif. Kalau tengok sini gambar rajah ni cas elektronegatif hok ni hok hidrogen ni cas elektropositif H+ kan. Kalau oksigen ni elektronegatif. Jadi dia ada gabungnya cas elektronegatif dengan cas elektropositif ni. Jadi molekul ni dia panggil molekul berkutub. Untuk keseluruhan molekul air ni dia adalah neutral. Tapi kalau kita tengok dua bahagian ni dia lain-lain. Cikgu tunjuk dah. Okey. Kalau tengok sini ni H, ada 2 H. Sini O lah. Dia ada ikatan kovalent antara oksigen dengan hidrogen ni. Sebabnya dia berkongsi elektron. Jadi kawasan ni dia lebih bercas elektronegatif. Sebabnya dia ada pasangan elektron bebas. Maksud bebas tu dia tak ada ikatan lah maksudnya. Sini ni dia cas elektropositif untuk hidrogen. Jadi gabungnya dua ni kita panggil sebatian molekul H2O. Okey. Kalau kita tengok yang ketiga ni, ayat dia kata kekutuban ini menghasilkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni ni lah. Maksudnya molekul air ditertarik kepada molekul air yang lain
melalui ikatan hidrogen. Sebab apa dia panggil ikatan hidrogen? Sebabnya unsur hidrogen ni dia tertarik kepada molekul lain lah, ataupun unsur lain. Kalau tengok sini yang keempat, dia kata kekutuban ini menghasilkan ikatan hidrogen dan membolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta. Pelarut semesta ni ataupun kita panggil universal solvent, dia boleh melarutkan, membolehkan zat terlarut macam glukosa. Kita pernah belajar kan sebelum ni, glukosa dia nak merentasi membran plasma kan. Jadi dia akan melalui air lah maksudnya. Jadi air itu sebagai pelarut semesta. Okey, sifat air yang kedua adalah daya lekitan dan daya lekatan air. Jadi kita akan tengok gapo daya lekitan, gapo daya lekatan. Okey, daya lekitan ni maksudnya molekul air tu dia melekat sama dia. Maksudnya air dengan air lah. Yang kedua, daya lekatan ni maksudnya molekul air tu dia melekat pada permukaan lain. Maksudnya bukan air dengan air, air dengan benda lain. Contohnya gambar rajah ni, boleh tengok sini. Ni adalah Saloxylum. Saloxylum ni pokok lah kan, batai pokok. Okey, ni molekul air. Molekul air ni dia melekat sama dia panggil daya lekitan. Jadi hok ni molekul air melekat pada dinding Saloxylum ni, daya lekitan. Daya lekatan, maaf. Jadi kalau kita tengok sini, kedua-dua daya lekitan dan daya lekatan tadi, dia akan menghasilkan tindakan kapilari. Gapo tindakan kapilari tu? Okey, tindakan kapilari tu maksudnya dia nak bawa air daripada bawah, daripada akar ke. Dia nak naik ke batai Saloxylum tu melalui dua daya ni lah. Melalui tindakan kapilari tu dengan menggunakan dua daya. Daya lekitan dan daya lekatan. Jadi kalau situ kita boleh tengok lah gambar rajah ni. Okey. Contoh lain untuk daya lekitan. Contoh tengok permukaan daun ke. Sekejap cikgu lukis. Okey. Contohlah ni daun. Ni daun. Lepas tu dia ada titisan air ke. Kalau tengok titisan air. Jadi titisan-titisan air ni dia akan menggunakan daya lekitan. Daya lekitan untuk membentuk titisan-titisan ni. Tapi air ni dengan daun ni dia panggil daya lekatan lah. Okey. Contoh untuk daya lekatan, hak lain lagi, contoh lepas kita mandi, kita akan jamuh rambut kita. Kita akan sentuh rambut kita basuh. Okey, apa basuh? Maksudnya molekul air melekat pada rambut, melekat pada permukaan lain. Jadi dia akan basuh. Okey, sifat air yang ketiga, kita akan belajar muatan haba tentu air. Gapo muatan haba tentu air ni? Okey, cikgu baca dulu baru cikgu terang dah. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, iaitu sebanyak 4.2 kilojoule per kilogram per Celsius. Maksud dia sini 4.2 kilojoule. Kalau kita belajar fizik kan, dia ada ni lah tentang tenaga lah. Jadi air ni 4.2 kilojoule ni tenaga diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 degree Celsius dengan 1 kilogram. Kalau tengok sini 4.2 kilojoule tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 degree Celsius. Cikgu terang kat ni lah. Yang ketiga ni, air menyerap banyak tenaga haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Maksud dia situ, air ni dia tenaga haba tinggi 4.2, tapi dia naik sikit je 1 degree. Contohnya kepentingan dia ni macam kita duduk di tempat panas kan. Kita duduk tempat panas, suhu kita lambat naik. Suhu tu panas, tapi banyak lambat naik. Itulah contoh untuk muatan haba tentu air. Assalamualaikum. Cikgu nak ajar untuk 4.2 karbohidrat. Untuk karbohidrat ni, okey, cikgu akan tunjuk sini dulu dah. Okey, untuk karbohidrat ni
dia adalah sebatian organik. Apa sebatian organik? Tadi air air sebatian tak organik. Karbohidrat ni sebatian organik. Sebatian organik ni dia ada unsur karbon. Maksudnya dalam karbohidrat ni ada unsur karbon. Okey, karbohidrat ni dia ada 3 unsur. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Jadi untuk formula kimia karbohidrat, cikgu tunjuk sini CH2O. Kurungnya N. N ni maksudnya dia boleh bergabung dengan benda lain lah. Maksudnya jumlah dia tak terkira lah. Nisbah untuk CH2O ni 1, nisbah 2, nisbah 1. Ni 1, hak ni 2, hak ni 1. Okey, jadi untuk karbohidrat ni, kita tengok sini, kebanyakan sebatian ni, sebatian yang besar dan kompleks membentuk makromolekul. Kebanyakan makromolekul ni polimer yang terdiri daripada molekul-molekul kecil yang dikenali sebagai monomer, binaan asas. Okey, apa beza monomer dengan polimer? Monomer ni maksud dia satu, mono. Mono ni maksud dia satu. Polimer ni dia banyak. Monomer membentuk polimer. Jadi kalau dalam bentuk banyak-banyak gini kita panggil polimer. Inilah beza monomer dengan polimer. Okey, kalau tengok sini, jenis karbohidrat ni dia ada 3 jenis. Monosakarida adalah gula ringkas. Gula ringkas. Yang kedua disakarida. Hak ni gabungnya 2 monosakarida, monomer. Kalau awak nak tengok beza dia, sini mono. Mono ni 1, di ni 2, poli ni 3, bukan 3, maksudnya melebihi daripada 2 lah. Polisakarida ni gula kompleks. Ni gula ringkas. Okey, kalau kita situ kalau tengok sini, kita go through satu-satu dah. Yang pertama kita tengok monosakarida. Apa monosakarida? Monosakarida ni adalah monomer karbohidrat. Monomer satu je kan. Iaitu unit karbohidrat yang paling ringkas. Monosakarida boleh bergabung membentuk polimer. Cikgu tunjuk bentuk yang tadi kan. Melalui tindak balas kondensasi. Dia bergabung tu, tindak balas dia kondensasi. Kebanyakan monosakarida ni rasa dia manis dan dia boleh membentuk hablu dan larut dalam air. Jadi ada 3 benda kena ingat lah. Rasa manis boleh membentuk hablu. Hablu ni kristal. Bentuk kristal lah. Dan larut dalam air. Contoh monosakarida ada 3, glukosa, fruktosa, galaktosa. Kita akan tengok sekejap lagi apa glukosa, fruktosa, galaktosa. Kerana monosakarida ni membentuk 3 monosakarida ni. Okey, glukosa ni ialah gula dalam tumbuhan seperti padi dan gandum serta buah-buahan seperti anggur. Maksudnya dalam anggur ke apa ni dia ada glukosa. Glukosa ialah monosakarida yang paling lazim didapati dan kebanyakan polisakarida terbentuk daripada gula ni lah. Fruktosa ni gula yang terdapat dalam madu dan buah-buahan manis. Kalau galaktosa ni biasa susu lah. Okey, monosakarida ni mempunyai kuasa penurunan, iaitu berupaya memindahkan hidrogen ataupun elektron kepada sebatian lain. Okey, maksudnya sini kalau awak belajar dalam kimia ada reduction. Jadi monosakarida ni dia ada kuasa reduction tu lah, penurunan ni. Dia boleh pindah ke hidrogen ke dalam monosakarida tadi ke dia ada ni ke hidrogen ke, dia boleh pindahkan. Apabila monosakarida dipanaskan dalam larutan Benedict, monosakarida ni ia akan menurunkan kuprum sulfat biru kepada mendakkan kuprum oksida. Bila kita panaskan dia akan berubah. Yang berwarna mendakkan kuprum tu dia mendakkan yang berwarna merah bata dan tidak larut dalam air lah. Semua monosakarida ni boleh melakukan tindak balas ini dan dikenali sebagai gula penurun. Okey, mari kita tengok hak 3 tadi, glukosa, fruktosa dengan galaktosa.
Okey. Sini yang kedua ni kita tengok disakarida. Cikgu ada tadi monosakarida 1, disakarida ni 2. Jadi mari kita belajar ni, molekul disakarida terhasil daripada 2 molekul gula ringkas monosakarida. Bergabung melalui kondensasi untuk membentuk satu unit disakarida. Proses ini melibatkan penyingkiran satu molekul air. Okey, ayat ni dia tera dalam bentuk gambar ni lah, gambar raja ni. Okey, dia kata 2 molekul gula ringkas. Ni glukosa, glukosa. Ni kan gula ringkas tadi kita belajar kan, monosakarida ni campur dengan monosakarida tadi, glukosa campur glukosa, dia akan jadi maltosa melalui proses kondensasi. Kondensasi kan. Lepas tu dia kata penyingkiran satu molekul air. Ni air. Disingkirkan lah. Maksudnya kalau dari segi bentuk ni, gambar raja nak pandang ni, glukosa campur glukosa yang akan jadi maltosa campur air lah. Proses kondensasi. Ni awak kena ingat ni. Glukosa campur fruktosa, dia akan jadi sukrosa. Glukosa campur galaktosa, dia akan jadi laktosa. Galaktosa tadi susu kan. Dia akan berubah jadi laktosa. Okey, tadi dia bentuk monosakarida campur monosakarida jadi disakarida kan. Hak ni disakarida nak jadi monosakarida. Okey, kita baca sini. Disakarida juga boleh diuraikan kepada unit-unit monosakaridanya melalui proses hidrolisis dengan penambahan satu molekul air. Kalau awak tengok ni, dengan ni, beza dia terbalik je. Ni kan, maltosa campur air, maltosa campur air, dia jadi glukosa campur glukosa kan. Ni, terbalik. Jadi proses dia adalah hidrolisis. Dia hydrolyze, proses hidrolisis jadi bentuk ni lah. Ni kondensasi. Tengok dia punya perbezaan dua ni lah. Okey. Contoh-contoh disakarida. Contoh-contoh disakarida termasuklah sukrosa, maltosa dan laktosa. Ni, 3 ni. Ni gambar raja bawah dia. Awak tengok muka surat 74. Inilah contoh-contoh disakarida. Okey. Kita belajar polisakarida. Poli, gapo poli? Cikgu kata tadi. Siapa ingat? Poli maksud dia banyak. Mono 1, di 2, poli lebih daripada 2. Gabungnya banyak monomer. Polisakarida ialah gula polimer yang terdiri daripada monomer monosakarida. Seperti disakarida, polisakarida terbentuk melalui proses kondensasi. Maksudnya dia terbentuk polisakarida tu, proses dia kondensasi. Sama jugalah dengan disakarida ni kan. Proses untuk terbentuk dia proses kondensasi. Dan melibatkan beratus-ratus monosakarida untuk membentuk rantai molekul yang panjang. Polisakarida tidak larut dalam air kerana saiz molekulnya yang besar. Kalau awak perhati tadi, cikgu ajar monomer tu, monosakarida tu, dia larut kan. Ni poli ni dia tak larut sebab saiz dia besar. Polisakarida ni tidak mempunyai rasa manis dan tidak menghablu. Maksudnya dia terbalik dengan monosakarida tadi. Ni tak rasa manis dan tidak menghablu. Hablu tadi kristal, tidak membentuk kristal lah maksudnya. Polisakarida juga boleh diurai melalui hidrolisis. Sama juga dengan disakarida ni. Boleh diuraikan tu maksudnya polisakarida tu dia nak urai jadi disakarida tu ataupun monosakarida tu melalui proses hidrolisis dengan bantuan asid cair. Kena pakai asid cair, pendidihan dan tindakan enzim. Polisakarida memainkan pelbagai peranan di dalam organisma. Kepentingan karbohidrat dalam sel. Gapo kepentingan karbohidrat dalam sel? Kalau kita fikir, kita makan nasi, gapo tu ke?
Tu contoh karbohidrat lah. Okey, jadi kepentingannya ia untuk sumber tenaga. Dalam contoh glukosa, gula ke apa ke, dia bagi tenaga. Contoh macam kita rasa letih ke, kita minum air manis, kita rasa ada tenaga. Itulah contoh glukosa. Sebagai simpanan makanan, contohnya glycogen dalam sel haiwan dan kanji dalam sel tumbuhan. Ni kita ada belajar dalam bab 2 ke, simpanan makanan. Sebagai struktur sokongan, contohnya selulosa pada dinding sel tumbuhan. Struktur sokongan, dinding sel tu ke, dinding sel tu diperbuat daripada selulosa. Jadi dia untuk kukuh ke lah. Kalau tengok sini, selulosa ialah struktur utama dalam dinding sel tumbuhan. Dia tunjuklah diperbuat daripada selulosa. Kanji ialah polisakarida. Polisakarida simpanan utama dalam tumbuhan. Kanji juga didapati dalam kloroplas. Kita pernah belajar ke kloroplas ni. Sumber dia bijirin, ubi kentang, kekacang. Ni contoh-contoh makanan yang ada kanji. Okey, kalau tengok sini glycogen. Glycogen ni simpanan dalam sel haiwan ke, kita pernah belajar benda ni. Ialah polisakarida simpanan utama yang didapati dalam sel otot. Manusia pun samalah. Dan sel hati haiwan, glycogen ni. Jadi sini awak boleh tengoklah gambar rajah ni. Contoh-contoh polisakarida. Contoh-contoh. Jadi awak cubalah jawab soalan bawah ni. Berdasarkan gapo kita belajar ke. Unsur-unsur yang terdapat dalam karbohidrat gapo. Unsur-unsur tadi cikgu kata. Karbon, hidrogen, oksigen. Senaraikan jenis-jenis karbohidrat utama. Ada 3 ke. Monomer, monosakarida. Mana tadi? 3 ke. Monosakarida, disakarida, polisakarida. Ni dia kata berikan contoh-contoh gula penurun dan gula bukan penurun. Awak cari jawapan dia. Gula penurun. Ni. Sini jawapan dia. Awak cek dah. Terangkan mengapa sukrosa merupakan gula bukan penurun. Ni awak cari jawapan dia. Nanti cikgu tanya.